Hello, percubaan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Alhamdulillah, di malam Ramadan yang penuh barakah ini, hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang penting untuk kita faham. Ini tajuk berkaitan dengan karamah al-awliya ataupun karamah wali-wali. Dan seperti mana yang kita dah bincangkan tentang makna wali. Dalam tajuk ni ada dua benda yang kita bincang. Pertama makna karamah, yang kedua makna wali. Makna wali kita pun telah bincangkan pada minggu yang lalu kita dah bincangkan tentang makna wali, dan makna wali tidak ada makna yang lebih tepat dan tidak ada takrif yang lebih tepat lebih daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran Karim surah Yunus. Allah kata, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu Allah berkata, ketahuilah bahawa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ialah mereka, wali-wali Allah tu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Tidak ada ketakutan bagi mereka di hari akhirat dan tidak ada kesedihan di atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Siapa mereka? Allah kata alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan daripada takrif wali, dan kita dah bincangkan tentang makna wali itu mengandung dua rukun, iaitu rukun pertama dinamakan sebagai iman. Rukun itu mesti seorang wali itu mesti beriman, dan kedua mesti bertakwa, dan kita dah bincangkan maknanya secara detail. Hari ini kita bincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan wali, iaitu al-karamah. Al-karamah, apa makna al-karamah? Al-karamah berasal daripada kalimah masdar daripada karamah adalah isim daripada masdar takrim ataupun ikram. Karrama yukarrimu takriman atau akrama yukrimu ikraman. Isimnya al-karamah. Al-karamah sama ada berasal daripada perkataan karrama yukarrimu takriman, itu masdarnya takriman, ataupun berasal daripada kalimah akrama yukrimu ikraman, artinya memuliakan ataupun kemuliaan, iaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-Nya dengan suatu perkara. Dari segi bahasa, maknanya ialah takrim, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dari segi istilah, ada dua perkara yang perlu kita tengok. Pertama, istilah karamah secara umum, al-ikram secara umum ataupun takrim secara umum, al-karamah secara umum. Yang kedua, makna yang khusus. Makna yang umum, dan ini ialah yang makna yang luas bagi makna karamah, ialah segala bentuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang soleh berbentuk suatu kemuliaan, sama ada secara maknawi atau hissi. Segala bentuk peristiwa, segala bentuk kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hamba-Nya yang soleh atau terhadap wali-walinya, sama ada yang berbentuk kemuliaan, sama ada secara hissi atau secara maknawi.
Secara hissi ialah secara zahir, secara maknawi ialah secara tidak zahir dan tidak dapat dirasa oleh panca indera. Apa contoh secara maknawi? Karamah secara maknawi, kalau kita lihat pada ta'rif ini, kita masukkan makna maknawi. Maknawi ialah karamah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dengan beberapa perkara yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, namun diketahui secara maknawi, bukan secara panca indera. Seperti nama-nama yang Allah Subhanahu nama-nama orang saleh yang Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan nama-nama hamba-Nya yang saleh. Allah sebutkan nama mereka dan untuk memuliakan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab dan Nabi berkata, "Innallaha amarani an aqra 'alaika lam yakunil ladina kafaru." Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Nabi kata, "Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk membacakan ayat lam yakunil ladina kafaru kepada kamu." Kemudian kata Ubay, qala wa sammani, Allah namakan aku, Allah sebut nama aku ya Rasulullah. Nabi kata, "Na'am." Ya, fabaka. Maka Ubay pun menangis. Jadi di sini adalah karamah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-Nya dengan menyebutkan namanya secara khusus, sama ada dalam Al-Quranul Karim ataupun Allah Subhanahu wa taala kirimkan salam kepada hamba-hambanya. Ini satu bentuk kemuliaan yang besar, dan ini adalah karamah. Karamah tidak semestinya dalam bentuk melakukan perkara-perkara luar biasa, yang itu juga karamah kita akan bincangkan. Tapi kita bincangkan sekarang ialah karamah maknanya lebih luas, iaitu makna segala bentuk kemuliaan dan kurniaan yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya yang saleh untuk memuliakannya. Yang contoh yang kedua untuk karamah maknawi ialah semua nama-nama yang semua orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan diri mereka daripada tuduhan-tuduhan. Allah sendiri yang membersihkan nama baik mereka. Contoh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, waliyatullah, tidak syak lagi. Kerana tatkala Aisyah dituduh dalam peristiwa al-ifk, iaitu dengan tuduhan zina, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nur untuk membersihkan nama baik Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan Marwah beliau. Okey. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang jumpa Aisyah lepas surah An-Nur turun, Nabi kata, "Abshiri ya Aisyah, amma wallahi faqad barra'aki." Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan kamu daripada tuduhan-tuduhan yang dilemparkan pada kamu. Ini bentuk kemuliaan. Ini adalah karamah. Dan karamah ini lebih besar daripada karamah-karamah yang berbentuk khawarikul adah, kerana nama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha disebutkan peristiwa Sayyidina Aisyah disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dengan bentuk kemuliaan, bentuk takrim, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Tuan Aisyah berkata, "La sya'ni fi nafsi kana akhar min ay yatakallam Allah fi bi amrin." Aisyah kata, aku ni sebenarnya tak layak untuk Allah Subhanahu wa taala sebutkan cerita aku dalam Al-Quranul Karim. Itu yang Aisyah rasa. Kita akan sebut lepas ni, wali-wali tatkala berlaku karamah pada mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka tidak merasakan bahawa karamah itu menyebabkan mereka jadi orang yang lebih daripada orang lain. Malah mereka melihat mereka masih lagi dalam keadaan dhaif, mereka masih lagi lemah, bergantung kepada Allah, dan mereka perlu menambahkan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan antara bentuk maknawi yang lain, tuan-tuan, apa yang saya sebutkan adalah hasil daripada bacaan saya sekali imbas terhadap kitab Karamatul Awliya karangan Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anggari. Kitab ni tebal berkaitan karamah ni, satu kitab yang tebal berkaitan karamah wali-wali. Cuma saya ringkaskan secara umum apa yang tulis oleh beliau dalam masa kita lebih kurang hampir sejam ini, insya-Allah. Jadi beliau sebut lagi antara bentuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seseorang secara maknawi dalam Al-Quranul Karim ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara mereka tatkala mereka merintih dan meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya isteri kepada Maryam, isteri kepada Imran, ibu kepada Maryam. Tatkala
mengandungkan anak. Tatkala Imran meninggalkan beliau dalam keadaan mengandungkan anak, itu mengandungkan Maryam, beliau berkata, "Idz qalat imra'atu Imran inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ya Allah, ya Tuhanku, isteri Maryam berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar untuk ku berikan anak di dalam kandunganku ini untuk agamamu. Sesungguhnya kamu maha mendengar lagi maha mengetahui." Falamma wada'atha, tatkala ibu Maryam tadi melahirkan anak tadi, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku melahirkan seorang anak perempuan." Kerana dalam pemikiran ibu Maryam, beliau ingin mewakafkan ataupun telah menazarkan anaknya untuk diberikan pada agama, berkhidmat pada Baitul Maqdis, berjihad dalam agamanya, kerana dia seorang lelaki. Tapi tatkala dilahirkan anaknya perempuan. Jadi dia kata, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Beliau berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku lahirkan anak ini merupakan anak perempuan." Iaitu tak dapat, anak perempuan tak dapat buat sesuatu yang dilakukan oleh anak lelaki. Tatkala ibu Maryam berkata demikian, apa Allah kata? Allah menjawab. Allah kata, "Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa az-zakaru kal untha." Allah lebih tahu siapakah yang dilahirkan dan lelaki tak sama dengan perempuan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa perkataan seseorang itu Allah dengar dan Allah jawab, itu bentuk karamah. Ini karamah yang maknawi, yang secara umum. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala membenarkan sebuah tindakan atau membenarkan suatu pandangan seseorang. Ini berlaku pada zaman sahabat, berlaku pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beberapa peristiwa. Tatkala Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat untuk solat. Cadangan, ini suatu cadangan, bukan suatu tasyrik, kerana suatu cadangan. Kemudian Allah turunkan, Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, law ittakhadhta min maqami Ibrahim musalla." Tatkala Umar berkata demikian, Allah turunkan ayat Quran. Allah kata, "Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla." Wahai Muhammad, jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk solat. Jadi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, pandangan Sayyidina Umar itu bersesuaian dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bersesuaian dengan ayat Quranul Karim. Sama seperti ketika berlakunya peperangan Badar. Selepas perang Badar, ada di kalangan kaum musyrikin yang ditawan, dibawa ke Madinah Munawwarah. Rasulullah mula berbicara dan berbincang dengan sahabat. Rasulullah minta pandangan dengan sahabat daripada Abu Bakar dan daripada Umar. Rasulullah bertanya apa yang perlu kita lakukan kepada mereka. Kata Abu Bakar, kita ambil fidyah. Kata Umar, kita sekarang tak sesuai ambil fidyah, kita bunuh mereka. Kemudian Rasulullah cenderung pada pandangan Abu Bakar. Pada keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran. Allah berfirman, "Maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard." Tak patut seorang nabi berharap untuk dapatkan simpan tawanan atau berharap untuk jadikan seseorang itu membiarkan seorang tawanan itu hidup, atau membiarkan tawanan hidup, atau menjadikan mereka sebagai tawanan sehingga Allah kukuhkan mereka atau kalahkan musuhnya di atas muka bumi. Jadi pandangan Sayyidina Umar bersesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sama seperti tatkala Rasulullah SAW ingin solatkan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay meninggal, Sayyidina Umar berkata, meminta pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan solat kepada dia, kerana dia adalah ketua kaum munafik." Dia ketahui, kerana kemunafikannya itu jelas, zahir, sahabat-sahabat mengetahuinya. Kerana banyak sangat peristiwa yang dilakukan pendirian Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Islam, yang diketahui bahawa dia adalah munafik, malah dia adalah ketuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruskan solat. Malah Rasulullah kata, kalau aku tahu bahawa kalau aku istighfarkan 70 kali kepada Abdullah bin Ubay, Allah ampunkan, aku akan buat. Rasulullah solat. Kemudian selepas selesai Nabi solat semua sekali, Allah turunkan ayat Quran, Allah kata, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Allah kata, selepas ni jangan kamu solatkan ke atas mereka seorang pun, iaitu di kalangan kaum munafik. Inilah bentuk takrim atau bentuk karamah.
karamah secara maknawi, bukan karamah berbentuk perkara luar berlakunya perkara yang khawariqul adah ataupun perkara di luar kebiasaan. Karamah dalam arti kata Allah memuliakan hambanya, itu karamah maknanya secara umum. Dan antara bentuk karamah yang lain secara maknawi, apabila Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan bahawa dia menerima taubat seseorang. Kita zaman sekarang tak adalah, dia cerita dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah ibn Rabi', ketiga-tiga mereka ini tak ikut serta ataupun tak sempat nak ikut serta perang dalam peristiwa peperangan Tabuk. Dan akhirnya yang tak ikut perang tu ramai, iaitu di kalangan munafikin, dan ada 3 orang sahabat yang juga tidak ikut perang dan tidak mempunyai alasan yang kukuh, sehingga mereka merasa menyesal di atas perbuatan mereka dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang panjang, tetapi akhirnya berakhir dengan Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah kata, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taballahu 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. 3 orang yang ketinggalan tidak ikut serta perang, kemudian mereka merasa dunia ini sempit dan tidak ada jalan untuk mereka pergi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Jadi ini bentuk takrim, karamah. Sama juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka, dengan contoh berlaku kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di Makkah Al-Mukarramah, beliau datang ingin bertanyakan soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sedang berdakwah dengan ketua-ketua kaum musyrikin. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu dengan soalan tersebut kerana beliau sedang bersama dengan pemuka-pemuka musyrikin. Nabi bermasam muka dan berpaling. Kemudian Allah turunkan ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkar fatanfa'ahu dzikra, sampai akhir kisah. Allah kata seorang hamba telah bermuka masam dan berpaling kerana didatangi oleh seorang yang buta. Jadi Abdullah bin Maktum tidak syak lagi beliau adalah waliullah, dan kita tahu bahawa waliullah ini maknanya am, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Sudah tentu ketua para wali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasul itu mempunyai 3 sifat padanya: sifat kewalian, sifat kenabian, sifat kerasulan. Nabi mempunyai 2 sifat, iaitu sifat kewalian dan juga sifat kerasulan. Manakala selain daripada Nabi dan Rasul, mereka hanya mendapat sifat kewalian. Wali itu artinya hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita bincangkan. Jadi ini bentuk takrim secara am, iaitu secara maknawi. Dan makna karamah yang kedua, kita fokuskan lebih khusus. Karamah yang sering dibincangkan dalam ilmu tauhid, kerana memang ahli kalam membincangkan dalam skop ini, maka ahli sunnah sekalipun kadang-kadang mengambil skop yang sama untuk dibincangkan, iaitu karamah yang difokuskan kepada perkara-perkara luar biasa yang berlaku, seperti berjalan di atas air, terbang di atas udara, ataupun makanan sedikit jadi banyak. Perkara-perkara luar biasa yang berlaku terhadap seorang hamba yang soleh. Itu dinamakan sebagai karamah dengan makna mafhum khas, iaitu kalau kita jadikan sebagai takrif yang untuk kita faham, mana sesuatu keajaiban di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang soleh untuk memuliakannya, sama ada dia sedar atau dia tidak sedar. Perkara luar kebiasaan, khawariqul adah, perkara yang kita nampak, kita kata perkara ini tak logik berlaku. Tak logik arti kata bahawa susah nak fikirkan, tak sama seperti asbab yang biasa, tak sama seperti keadaan biasa. Perkara yang berlaku luar daripada kebiasaan, tetapi bukan kepada Rasulullah, bukan kepada Nabi-Nabi, berlaku kepada orang soleh di luar asbab.
Jadi perkara ini dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu takrif yang sangat penting, dilakukan oleh Allah, bukan dilakukan oleh wali. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan, bukan dimiliki oleh wali. Perkara luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan atau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berlaku pada seorang yang soleh, pada seorang wali, dalam bentuk kemuliaan, dalam bentuk perkara-perkara yang baik, atau untuk menzahirkan kebaikan yang ada pada mereka, sama ada mereka sedar atau mereka tidak sedar. Sebahagian karamah tuannya sedar, sebahagian karamah tuan ni tak sedar. Karamah yang sedar, contoh karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Maryam alaihissalam. Maryam tatkala mengandungkan anak, mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam bukan berlakunya Maryam dapat mengandungkan seorang anak tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Ini suatu karamah. Walaupun ini bentuk ujian, bentuk karamah ni banyak kita akan bincangkan bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, apa sebab berlakunya karamah. Antara bentuk karamah ialah, antara sebab punca karamah ialah Allah untuk uji hambanya. Allah SWT berikan karamah pada Maryam mengandungkan anak tanpa benih seorang lelaki. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Dan Maryam yang menjaga farajnya, kami tiupkan roh dari sisi kami. Begitu juga Maryam, Allah berikan karamah secara hissi tatkala beliau kecil, dijaga oleh bapa saudara beliau Nabi Zakaria alaihissalam, dan pintu rumah dijaga oleh Zakaria. Maryam duduk dalam mihrab, dijaga oleh Zakaria. Tatkala Zakaria masuk, Zakaria lihat bahawa berada di sisi Maryam makanan yang tersedia. Zakaria merasa pelik. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Tiap-tiap kali Zakaria masuk tengok Maryam di mihrab, tempat ibadah Maryam, dia dapati bahawa di sisi Maryam ada makanan yang tersedia. Zakaria bertanya kepada Maryam, anna laki hadha, dari mana kamu dapat makanan ini wahai Maryam, wahai anak saudaraku? Qalat huwa min indillah. Budak kecil tadi, iaitu Maryam, jawab, ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki pada siapa sahaja yang Allah kehendaki tanpa disangka-sangka. Ini karamah. Itu perkara luar biasa berlaku kepada seorang mukmin yang soleh. Sama juga tatkala Maryam selesai melahirkan Isa alaihissalam dan kembali kepada kaumnya, dan kaumnya datang menuduhnya dengan atau mempersoalkan apa dilakukan oleh Maryam, sehingga sebahagian mereka menuduh Maryam dengan tuduhan-tuduhan zina dan sebagainya. Maryam tunjukkan tangan kepada bila ditanyakan banyak soalan, mereka kata tanyalah. Maryam diam, kemudian tunjukkan kepada baby tadi, kanak-kanak tadi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Fa asyarat ilaih. Maka Maryam tunjukkan, dia tidak jawab persoalan-persoalan kaum Yahudi tadi, dia hanya tunjukkan bayi yang didukungnya atau berada dalam dukungannya. Qalu fa asyarat ilaih. Maryam tunjukkan jarinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Dia kata, macam mana kamu nak suruh kami bercakap dengan kanak-kanak yang masih lagi berada dalam buaian? Qala, ketika itu Nabi Isa alaihissalam yang merupakan bayi ketika itu berkata, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kitab, turunkan kitab pada aku dan jadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi peristiwa tadi adalah peristiwa karamah dan peristiwa mukjizah. Kadang-kadang karamah, suatu peristiwa menggabungkan antara karamah dan mukjizah. Kerana kita akan bincangkan takrif selepas ini, ada sebagian ulama tak bezakan pun antara karamah dengan mukjizah secara istilahnya. Semuanya mereka namakan sebagai ayat. Namun sekarang ni untuk istilah yang kita guna pakai untuk kita mudah faham, peristiwa tadi adalah karamah terhadap Maryam alaihissalam ketika Allah ingin membersihkan nama beliau daripada tuduhan zina dan juga tuduhan yang tidak baik, dan merupakan mukjizat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Okay. Ini adalah karamah. Jadi karamah kadang-kadang disedari oleh tuannya. Karamah disedari oleh tuannya. Kadang-kadang karamah tuannya tak sedar. Allah jadikan seseorang itu, Allah muliakan seseorang dalam keadaan tuan dia tidak sedar.
Berlalu masa yang lama baru dia sedar. Seperti berlaku kepada Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, tatkala mereka berada dalam gua, tinggal dalam gua selama 109 tahun. Walabithu fi kahfihim 309 tahun. Berada dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu sis'a. Dan mereka kekal duduk dalam gua, tidur dalam gua itu dalam jangka masa 309 tahun. 309 tahun Ashabul Kahfi tak sedar, dan mereka tak tahu pun bahawa Allah muliakan mereka. Ayat Allah sifatkan mereka, Allah berikan rushd kepada mereka, Allah berikan kebiasaan kepada mereka dan sebagainya. Kemudian berlakunya perkara keajaiban dalam keadaan mereka tak sedar. Apa bukti mereka tak sedar? Mereka kata, tatkala mereka bangun, mereka kata, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka berkata, kita duduk dalam gua ni selama sehari atau separuh hari, atau tak sampai sehari. Itu yang mereka rasakan. Tetapi hakikatnya mereka telah pun tinggal dalam gua selama 309 tahun. Ini karamah. Karamah yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang tuannya sedar, kadang-kadang tuannya tak sedar. Dalam kisah Ashabul Kahfi ada banyak jenis karamah. Karamah mataharinya, bagaimana Allah berbolak-balik, dan banyak perkara karamah. Yang penting yang ingin anda tegaskan di sini adalah karamah maknanya luas. Ada dua makna. Satu makna yang luas, yang kedua makna yang khusus. Makna yang luas ialah segala perkara yang Allah SWT berikan terhadap seorang hamba, sama ada secara maknawi ataupun hissi. Manakala makna yang khusus ialah karamah secara hissi, secara zahir, berlaku pada seseorang yang dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera, dan ia merupakan perkara khawariqul adah. Khawariqul adah. Dan takrif yang kedua ini sering dibincangkan dalam kitab-kitab Ahlul Kalam dan juga kitab-kitab akidah, kerana dia melibatkan perkara khawariqul adah, perkara di luar kebiasaan, perkara yang mukjizat hissi, yang mana ada orang yang mengingkarinya. Okey, daripada kisah-kisah yang kita tengok tadi, kita akan dapati bahawa kita faham secara umum makna karamah. Makna karamah, malah ianya jelas. Dan kita tengok seterusnya, soalan seterusnya, adakah semua wali-wali memiliki karamah? Kita tahu makna karamah. Karamah ialah Allah SWT memperlakukan suatu peristiwa untuk memuliakan hambanya. Dengan makna ataupun Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya dengan disebutkan nama mereka dalam Quran dan sebagainya. Jadi adakah menjadi syarat seseorang itu jadi waliullah untuk dia berlaku padanya karamah? Jawapannya, tidak jadi syarat. Seorang waliullah tidak semestinya memiliki karamah atau dikurniakan karamah atau berlaku padanya karamah. Malah kadang-kadang orang yang tidak berlaku karamah padanya itu lebih mulia daripada yang berlakunya karamah. Sebab itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihat karamah yang berlaku pada sahabat berbanding dengan karamah-karamah yang diriwayatkan daripada tabi'in, lebih banyak karamah yang diriwayatkan daripada tabi'in alaihimussalam radhiyallahu anhum atau rahimahum jami'an. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, kalau tengok peristiwa pada mereka, karamah yang berlaku pada mereka lebih sedikit berbanding dengan apa yang berlaku pada tabi'in. Sedangkan kita pasti secara jelas bahawa umat ini yang terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tidak semestinya semua wali itu memiliki karamah, kerana takrif wali yang kita maksudkan ialah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa. Bukan takrif wali dengan kaedah yang disebutkan oleh setengah daripada mazhab, iaitu mazhab sufi yang mewajibkan bahawa bila berlaku karamah dia baru jadi wali. Dan kaedah yang sangat penting untuk kita bincangkan dalam bab karamah ini, Ahli Sunnah wal Jamaah ketika bincang bab karamah, mereka membincangkan dalam bab ianya adalah perkara berkaitan dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Apa maknanya? Karamah Allah yang lakukan, bukan kita kejar, bukan kita cari karamah tersebut. Ini beza antara
ihtimam ahli sunnah wal jamaah, mereka ketika berdepan dengan ayat-ayat Allah, yang mereka risaukan ialah sejauh mana ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah mereka, kaedah yang umum disebutkan, dia kata manhaj ahli sunnah wal jamaah mabniyun ala talbil istiqamah la talbil karamah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah yang menjadi pegangan terhadap ahli sunnah wal jamaah ialah mereka sentiasa memastikan mereka berada di atas istiqamah, di atas agama, bukan untuk mencari karamah. Kenapa? Sebab istiqamah merupakan iradah syar'iyah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan kepada kita untuk kita buat. Jadi orang yang waliullah ialah orang yang memastikan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqamah di atas jalannya. Ini yang perlu kita lakukan. Karamah berlaku ataupun tidak, itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Kadang-kadang berlaku karamah pada walinya, kadang-kadang tidak berlaku kepada walinya, dan karamah tidak semestinya menunjukkan bahawa seorang itu lebih mulia daripada orang yang lain, walaupun karamah berbentuk suatu kemuliaan. Jadi bincangkan karamah, kita akan bincangkan ta'rif, kemudian kita bincangkan adakah wali itu wajib mesti mempunyai karamah. Jawapan kita tidak. Dan adakah bila orang ada karamah dia lebih mulia daripada yang tak ada karamah? Tidak. Walaupun kita tahu bahawa karamah bentuk kemuliaan, tapi tidak semestinya dia lebih mulia daripada orang lain, kerana tak boleh dibandingkan bahawa, kerana sebahagian pada orang yang riwayat kisah sufi seolah-olah mereka membanding-bandingkan antara karamah, siapa yang lebih hebat. Diriwayatkan bahawa Abdul Qadir Jailani berdebat dengan Rabi' Adawiyah, seorang terbang di udara, seorang berjalan di atas air, mengatakan aku siapa yang lebih hebat. Sebagainya, ini cerita-cerita yang tidak sabit dalam bab karamah. Walaupun dari segi kaedah umum tidak mustahil untuk Allah lakukan, tapi ada beberapa sebab yang menyebabkan riwayat-riwayat begini ditolak oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Okey. Kita perbincangan seterusnya ialah dalam bab mazhab ahli Islam terhadap karamah. Pendirian umat Islam terhadap karamah. Bila kita lihat dalam kitab-kitab, kita akan temukan 3 pandangan utama dalam masalah karamah. Pandangan pertama ialah pandangan yang menolak karamah. Bila sebut tentang karamah wali, dia kata karut. Tak boleh terima. Mana boleh orang berjalan di atas air? Mustahil, semua ditolak. Ini pendirian siapa? Yang menolak secara mutlak karamah, dan secara terus terang inilah kaul-kaul yang dinisbahkan kepada kaum Mu'tazilah dan juga kaum liberal moden. Zaman sekarang kaum disebut aklanian. Mereka bukan aklanian sebenarnya. Aklanian artinya mereka yang orang-orang yang gunakan logik. Mereka sebenarnya bukan logik. Mereka ialah orang-orang yang liberal, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah golongan yang menolak karamah secara mutlak. Tidak jelas-jelas mereka tolak karamah. Alasan mereka, kalaulah karamah itu wujud, nanti akan sama dengan mukjizat. Kita kata tidak semestinya. Itu akan dibincangkan insya-Allah. Kaul yang kedua ataupun pendirian yang kedua, kaum yang sangat melampau dalam mengisbatkan karamah. Semua bentuk karamah mereka terima. Ada di kalangan cerita-cerita yang bukan karamah dijadikan karamah. Ada di kalangan satu bentuk kisah-kisah yang direka semata-mata untuk mewujudkan karamah, atas alasan untuk berdakwah di jalan Allah, atas alasan untuk menzahirkan kemuliaan terhadap wali-wali supaya orang muliakan orang saleh dan sebagainya. Ini adalah kaum sufi yang melampau. Mereka isbatkan karamah, dan mereka melampau dalam keadaan mereka cerita, menambah cerita, atau menjadikan urusan-urusan yang tidak mungkin ianya karamah. Seolah-olah wali memiliki segala-galanya. Wali mentadbir alam. Wali itu melihat, sehingga wali boleh melihat dosa seseorang dan sebagainya. Ini semua adalah orang yang terlalu melampau isbatkan karamah, iaitu di kalangan sufiah yang melampau. Tidak semua sufi, kerana sebahagian daripada ulama sufi, terutama ulama yang mu'tadilin di kalangan sufi, mereka pada peringkat awal sebelum berlakunya tarikat kesufian, kesufian kewalian. Tuan-tuan kalau tengok mazhab sufi, mereka akan sebutkan bahawa ada 2 period perkembangan sufi. Yang pertama sufi kenabian, yang kedua adalah sufi kewalian.
Ini tak betul lah. Dia kata sufi kenabian ialah sufi yang berasaskan kepada hadis, cerita tentang zuhud, cerita tentang wara', cerita tentang khusyuk dan sebagainya. Ini sufi kenabian, yang sufi yang diambil daripada Nabi. Dan ada sufi kewalian, itu tarikat-tarikat dan sebagainya. Ini adalah tidak pembahagian untuk kalau kita lihat dari segi sejarahnya, golongan yang disifatkan sebagai sufi ataupun sufi kenabian, mereka ini lebih dekat dengan sunnah dan mereka adalah golongan awail dan mereka bergantung, mereka tidak menerima riwayat-riwayat yang melampau seperti mana yang kita cerita sekarang. Yang melampau ialah golongan sufi yang kemudian mereka menjadikan bahawa semua wali mesti ada karamah, dan karamah wali itu boleh menyamai mukjizat. Apa yang boleh berlaku pada mukjizat, dia berlaku pada Nabi, dia juga boleh berlaku kepada wali. Hanya bezanya, Nabi dakwa sebagai Rasul, wali tak dakwa sebagai Rasul. Malah ada yang melampau mengisbatkan bahawa wali-wali mampu menguruskan alam ini. Malah wali-wali Allah lantik sebagai wakil Allah untuk uruskan alam. Ada wali kutub yang menjadi kutubul kaun, ada wali yang menjaga laut, ada wali menjaga hutan, ada wali 700, 300 dan sebagainya. Ini ialah pandangan yang sangat golongan yang mengisbatkan karamah tapi terlalu melampau dalam mengisbatkan. Seterusnya, pandangan yang ketiga ialah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu golongan yang mu'tadil, yang pertengahan. Mereka mengisbatkan karamah kerana ayat Quran yang banyak. Kita cerita tentang karamah Maryam, cerita tentang karamah ibu pada Maryam, kita karamah Luqman, kita karamah-karamah yang kita sebutkan tadi semua sekali, itu karamah-karamah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi tak boleh diingkari berlakunya karamah. Jadi golongan yang ketiga adalah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mengisbatkan karamah, namun tidak semua karamah mereka isbatkan. Mereka ada syarat-syarat, ada dawabitnya yang kita bincangkan sekarang insya-Allah. Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka menjadikan karamah itu suatu perkara yang sabit dan ianya berlaku terhadap orang-orang saleh. Namun karamah yang melampau, yang mensifatkan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat rububiyah, mereka tolak. Dan suatu perkara yang tidak sabit juga mereka tolak. Ini adalah manhaj yang mutawasit atau manhaj yang pertengahan. Okey. Apa beza antara al-karamah dan juga al-mu'jizah? Sebahagian daripada ulama menyebutkan bahawa bezanya bab karamah adanya cabaran, bab mukjizat adanya cabaran. Dicabar Nabi untuk buat sesuatu, Nabi buat sesuatu yang di luar kebiasaan adat. Atau Nabi mendakwa sebagai seorang Nabi, kemudian dicabar bahawa kalau kamu betul seorang Nabi, cuba belah bulan dan sebagainya. Mereka kata itu adalah mukjizat. Sedangkan karamah tidak dicabar ataupun tidak berlaku peristiwa yang dengan diminta karamah tersebut. Itu juga mungkin taqyid itu walaupun disebutkan dalam banyak kitab Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau lihat kepada apa disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Anggari dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan bahawa pengisbatan, pensyaratan bahawa ia mesti cabaran itu tidak tepat. Kerana berlaku beberapa kes karamah yang memang dicabar. Khalid bin Al-Walid minum racun. Khalid minum racun, itu dicabar. Sama juga kisah gulam. Seorang gulam yang cuba dibunuh oleh raja dengan pelbagai cara tak mampu. Akhirnya gulam kata, kamu boleh bunuh aku dengan cara kamu ikat aku dan tembak aku ataupun panah aku, atau balingkan tombak dengan kata Bismillahirabbil gulam, dengan nama, atau Bismillahirabbil gulam, dengan nama Tuhan gulam. Ada cabaran. Jadi yang betulnya karamah, apa beza karamah dengan mukjizah? Babnya ialah perbezaan utama ialah karamah itu berlaku kepada wali, mukjizah berlaku pada Nabi, dan tiap-tiap mukjizah berlaku pada Nabi takkan ianya berlaku pada wali. Dan tiap-tiap karamah tidak akan melebihi, melangkaui mukjizah. Contohnya, bila ada orang kata dia belah bulan, menyamai, tak mungkin. Atau dia kata dia boleh naik, melepasi, dia juga naik Isra' Mi'raj. Sesuatu perkara yang telah berlaku berlaku sebagai mukjizat takkan dapat ditiru oleh wali, dan takkan dapat wali menyamai ataupun melebihi perkara tersebut.
Manakala kita akan nampak kisah-kisah sufi yang banyak seolah-olah wali, kedudukan wali itu kadang-kadang karamahnya lebih tinggi berbanding dengan mukjizat Nabi sendiri. Okey, ini bab karamah. Seterusnya, apakah dawabit ataupun syarat-syarat untuk kita terima bahawa satu karamah itu merupakan karamah yang sebenar? Kita lihat apa disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini, bab karamah. Beliau meletakkan di sini ada 8 syarat atau dawabit ataupun apa bahasa Melayunya? Dawabit lah, tuan-tuan, dawabit atau syarat-syarat suatu karamah itu diterima. Pertama, beliau kata al-istiqamah ala syar'illah. Karamah itu pertama sekali hendaklah dilihat bahawa seorang wali yang berlaku karamah padanya itu ialah dia istiqamah atas syarak Allah. Bukan orang yang kata aku ni dapat karamah dan aku dapat tahu, aku dapat ini dan itu, aku buat ini dan itu, aku boleh begini dan begitu, dalam keadaan dia mengatakan dia meninggalkan syarak. Dia tidak istiqamah di atas agamanya. Apatah lagi dia mensifatkan bahawa kami ini ahli hakikat, manakala ahli syariat itu levelnya orang yang tak mencapai tahap karamah. Kerana di kalangan golongan sufi yang melampau, mereka menjadikan bahawa ahli hakikat dan ahli makrifat itu mereka tidak terikat dengan syariat. Mereka menjadikan bahawa mereka ni sampai level yang tinggi menjadi waliullah setelah mereka dapat naik level daripada tahap meninggalkan syariat Allah. Jadi karamah yang berlaku hendaklah berlaku terhadap orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat kepada Allah, akidah mereka benar, ibadah mereka benar, semuanya ikut Al-Quran dan Sunnah, semuanya ikut ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pertahankan agama Allah. Tatkala berlaku karamah pada dia, kita kata syaratnya cukup, iaitu syarat pertama cukup kerana dia adalah orang yang istiqamah di atas syarak Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang orang yang melakukan perkara yang berlawanan dengan syarak kemudian dia dakwa bahawa dia dapat karamah. Ataupun peristiwa-peristiwa tertentu seperti mana kita lihat dalam kitab Tabaqat Al-Awliya. Disebutkan bagaimana seorang wali yang berkhutbah di atas, tiba-tiba dia menanggalkan pakaiannya seperti seorang kanak-kanak dan seorang bayi. Kemudian manusia kata dia gila. Dia ni khatib tapi dah gila hari ini. Selepas pada itu datang 40 masjid, orang datang berkumpul beritahu bahawa hari Jumaat, pada hari Jumaat yang lepas dia berkhutbah di tempat kami. Ceritanya seolah-olah lelaki yang tidak berpakaian tadi, yang tanggalkan pakaian yang dikatakan gila tadi, tiba-tiba manusia kata dia tak gila. Sebab apa? Pada masa yang sama, waktu yang sama, dia berkhutbah di 40 masjid. Ini peristiwa tak masuk akal. Menutup aurat adalah perkara yang wajib dalam syarak. Kalau berlaku suatu perkara luar adat, kalau berlaku terhadap orang yang tidak ikut syarak, itu bukan karamah. Malah mungkin itu adalah al-ihanah, satu penghinaan atau istidraj dan sebagainya yang disebutkan oleh ulama. Jadi tidak semestinya bila berlaku sesuatu perkara luar biasa dia mesti karamah. Tidak. Karamah syarat pertama ialah istiqamah di atas syarak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beliau sebutkan, beliau kata syarat yang kedua atau dawabit yang kedua ialah kharqul 'adah laisa dalilan mustaqilan 'ala al-karamah. Ini sama juga, tapi beliau nak pisahkan supaya kita faham lebih jelas. Perkara yang berlaku di luar kebiasaan itu tak menjadi syarat untuk dia dinamakan sebagai karamah. Tak semestinya semua karamah itu tak semestinya semua perkara yang berlaku pelik luar daripada adat itu dikira karamah. Sebab khawarikul adah ada 5 keadaan. Kadang-kadang dia jadi mukjizat. Ini berlaku pada nabi-nabi, berlaku perkara luar biasa. Yang kedua, kadang-kadang dia jadi karamah. Ya, berlaku pada orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa. Kadang-kadang dia berlaku sebagai ihanah. Ya, sebagai dipanggil al-ihanah. Allah ingin hina seseorang
yang tidak taat kepada Allah. Contoh berlaku pada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab yang mendakwa diri sebagai rasul, sebagai nabi, tatkala datang seorang yang hampir buta, mana yang sakit mata, minta Musailamah tiup pada mata dia. Lepas dia tiup terjadi buta. Ini ihanah. Memang agak luar adat lah orang tiup mata seseorang kemudian jadi buta. Jadi itu adalah ihanah, penghinaan terhadap Allah lakukan terhadap Musailamah Al-Kadzab. Kadang-kadang perkara luar adat itu merupakan bentuk istidraj. Istidraj ialah sesuatu perkara luar biasa yang berlaku, namun orang tersebut, perkara luar biasa tersebut menjadikan orang yang melakukan perkara maksiat terus melakukan maksiat. Orang yang buat maksiat kepada Allah kemudian dia terus kaya. Orang buat maksiat kepada Allah, Subhanahu buat syirik, atau tinggalkan syariat, tinggalkan solat Jumaat, solat jamaah tanpa keuzuran, tinggal di mana-mana, kemudian dia melihat perkara ajaib. Dan apa yang dia nak itu dapat. Ini adalah istidraj. Ini bukan karamah. Kerana karamah hanya berserta dengan istiqamah. Karamah hanya berlaku dengan istiqamah. Kalau seseorang tu meninggalkan syarak, buat perkara maksiat dan buat perkara-perkara yang tak disyariatkan, kemudian dia merasa khusyuk luar biasa, dia merasa bahawa dia mendapat suatu kelainan atau dia melakukan perkara luar adat pada dirinya, dia boleh buat macam-macam, dia nak sesuatu datang atau dia seru nama wali tertentu, tiba-tiba wali tu dia nampak ada depan mata dia dan wali tu cerita pada dia, wali ni syaitan lah, yang dalam bayangan dia nampak seolah-olah wali. Okay. Perkara itu berlaku pada dirinya bukan istiqamah, malah itu adalah istidraj. Saya ada pengalaman sendiri dalam bab ini tentang orang yang merasakan diri dia sentiasa berdamping dengan wali. Semua tindakannya dinasihatkan oleh wali. Ada suara yang bercakap pada dia. Kami tak sedar keadaan ini kecuali ketika Arafah. Sampai di Arafah dia jadi seperti orang gila, malah dia kata gila yang mengganggu dan memukul orang di sekelilingnya. Akhirnya kami hantar ke balai polis di Arafah. Selepas pada kes semua sekali, cerita yang panjang lah, penghujungnya saya duduk borak dengan dia. Dia mengatakan bahawa ada suara yang beritahu dia suruh dia keluar dan dia merasa terlalu panas di Arafah. Ini berlaku, dia merasakan bahawa dia mendapat sesuatu luar biasa. Selama ni orang yang menasihatkan dia, suara yang dia dengar, yang dia bercakap dengannya, dia rasakan seorang wali yang keistimewaan dia dapat, akhirnya itu rupanya syaitan. Kenapa tahu syaitan? Saya ajarkan dia beberapa zikir untuk dibaca. Akhirnya suara itu akan makin menjauh. Ini cerita yang berlaku pada dalam jemaah saya sendiri. Ini pernah berlaku dalam salah satu daripada trip haji kami, haji saya sendiri. Jadi kalau orang dapat sesuatu luar biasa, dia mengalami sesuatu luar biasa dalam keadaan dia tidak istiqamah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karamah. Syarat ketiga, kisah itu hendaklah tidak bertentangan dengan syarak, lebih kurang maknanya seperti yang pertama dan kedua, ketiga. Yang keempat ialah, kata Syekh, tahaqqukul ikram fil karamah. Dipastikan bahawa peristiwa yang dikatakan karamah itu betul-betul ada karamah, ada kemuliaan, bukan dibuat-buat. Contoh berlaku pada seorang sahabat, dia kata dia dirasakan bahawa salah seorang daripada ustaz ni berketurunan Said lah, di zaman sekolah dulu, dia katakan dia naik dengan ustaz ni sampai kat traffic light tu hijau, sampai 3 kali berturut-turut hijau. Dia kata ini karamah terhadap ustaz tersebut. Peristiwa begini, ini bukan karamah, ini suatu kebetulan. Dipastikan dahulu bahawa ianya betul karamah, baru kita terima sebagai karamah. Dan kelima, syarat kelima, thubutus sanad. Mesti sanadnya jelas. Bab karamah berkaitan dengan bab akidah. Bab karamah kita terima dah, tapi bab karamah secara satu persatu, peristiwa satu persatu, mesti disabitkan dengan sanad yang jelas. Dan sekiranya syarat keenam, sekiranya karamah ini berbentuk suatu peristiwa umum, dia mesti diriwayatkan oleh ramai. Maklum kalau berlaku, dikatakan bahawa orang itu sedang berkhutbah, kemudian berlaku perkara yang luar biasa dan sebagainya, mesti perkara itu diriwayatkan ramai. Ini kaedah umum. Dan yang ketujuh, kisah karamah yang disebutkan tadi mesti
digandingkan dengan kisah Al-Anbiya. Sekiranya karamah tadi menyamai mukjizat atau melebihi mukjizat, itu bukan karamah. Itu bukan karamah, kerana tidak ada seorang wali yang mempunyai karamah lebih daripada Anbiya. Terutamanya kalau peristiwanya ada penyerupaan, kes yang lebih kurang sama, kemudian tiba-tiba dia katakan dia ada karamah. Contohnya seorang wali pergi ke perang, tak nak pakai baju perang, tak nak bawa senjata, hanya dengan dia ada kuasa tertentu. Ini adalah bukan karamah. Kerana apa? Nabi sendiri pakai baju perang, Nabi sendiri bawa senjata. Kerana apa yang kita perlakukan di atas muka bumi ini apa? Mencari asbab, melakukan asbab. Kita lakukan asbab. Perkara yang berlaku di luar asbab, karamah ini berlaku dengan kehendak Allah. Kita jangan tunggu burung ababil turun. Kita jangan tunggu nak perang, berlaku peperangan, kita kata tak apalah, kita tunggu Allah turunkan angin, akan musnahkan golongan musyrikin seperti mana Allah musnahkan golongan Ahzab. Tidak. Kita berusaha dengan segala asbab yang ada. Itu yang perlu kita lakukan. Manakala berlaku perkara luar biasa ataupun tidak, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini antara yang disebutkan oleh Syekh tentang syarat-syarat atau dawabit al-karamah. Tajuk seterusnya, saya minta izin 10 minit lagi insya-Allah. Kerana sepatutnya kita setengah jam. Saya dengan cepat insya-Allah. Hukum-hukum berkaitan dengan karamah. Hukum-hukum berkaitan dengan karamah. Pertama, perlu dibezakan antara karamah dengan yang lain. Yang ini saya sentuh tadi, saya dah masuk sentuh awal. Bezakan karamah dengan istidraj, bezakan karamah dengan perbuatan syaitan. Kerana kadang-kadang orang merasakan bahawa dia ada karamah. Dia ada sesuatu, dia nampak, dia kata dia dapat kasyaf, dapat sesuatu yang dinampak, sesuatu yang orang lain tak nampak. Sedangkan kadang-kadang yang berlaku itu bukan karamah. Yang berlaku padanya itu adalah perbuatan syaitan. Perkara ini berlaku pada zaman Nabi SAW kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yang berada di Madinah Munawwarah, bila Nabi SAW datang jumpa dia, Nabi tanya, Nabi ni budak-budak, dia masih budak lagi. Nabi kata kepada Nabi tanya pada dia, atashhadu anni Rasulullah, atashhadu anni Rasulullah. Nabi tanya pada dia, adakah kamu bersaksi bahawa aku Rasulullah? Budak ni kecil lagi, Nabi tanya pada dia. Dia kata apa? Dia tanya Nabi balik, atashhadu anni Rasulullah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kau saksikan tidak aku ni sebagai Rasulullah? Sedangkan dia kanak-kanak yang kecil. Sehingga sebagian sahabat, ramai sahabat yang menuduh dia adalah Dajjal. Tapi hakikatnya dia seorang yang mengalami penyakit, iaitu dia dapat diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan, ada gangguan tertentu. Dia melihat perkara yang tak dilihat orang lain. Jadi kalau orang yang berlaku padanya melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang lain, itu bukan suatu kelebihan, itu bukan suatu kurniaan, itu bukan suatu perkara keistimewaan yang Allah beri pada dia. Itu adalah suatu penyakit yang perlu diubati. Ibnu Sayyad sembuh daripada penyakitnya dan dia pergi haji ketika waktu tuanya. Tapi kisah ini berlaku ketika waktu zaman kanak-kanaknya, sehingga sebagian sahabat memandang dia adalah Dajjal kerana dia mengaku seolah-olah dia mengaku diri sebagai Rasulullah dan tidak dibunuh kerana dia seorang kanak-kanak ketika itu, dan dia juga melakukannya kerana penyakit. Dan yang keduanya, dia juga menyaksikan bahawa dia melihat Arash, dia tahu, malah Abu Sa'id Al-Khudri kawan kepada Ibnu Sayyad tadi. Ibnu Sayyad cerita bahawa dia tahu Dajjal lahir kat mana, tinggal kat mana dan sebagainya. Ini perkara-perkara luar biasa pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi apa yang berlaku tadi adalah perbuatan syaitan, bukan karamah. Okay. Ketika seterusnya perlu dibezakan antara karamah dan juga antara sesuatu yang berlaku hasil daripada Syekh kata ni ma yuntiju bisabil mujahadat wariyadat. Dia buat meditasi lama, kemudian dia melihat satu perkara kerana dia tak makan, dia tak minum, kerana dia melakukan satu ujian tertentu, latihan jiwa tertentu, buat senaman yoga yang melampau sebagainya. Akhirnya dia melihat sesuatu luar biasa. Ceritanya seolah-olah cerita Siddhartha Gautama Buddha, cerita macam Mahavira dan sebagainya, yang melakukan latihan kerohanian, dikatakan begitu. Kemudian dia lihat sesuatu luar biasa, dilihat suatu perkara magic, dia nampak sesuatu yang tak dilihat orang lain. Ini bukan karamah.
Pertama, kerana dia melanggar syarak, kerana pasti apa yang dilakukan itu, semua bentuk mediasi yang dilakukan itu adalah cara-cara yang tidak diajarkan oleh syarak dan malah melanggar dengan syarak. Dan yang kedua, perkara itu apa yang dilihat oleh orang buat meditasi berlaku bukan kepada saja orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berlaku juga kepada orang yang tidak Islam. Sekiranya mereka lakukan perkara yang sama, mereka pergi bertapa, mereka buat perkara-perkara begini, mereka juga akan melihat sesuatu yang dilihat oleh orang yang mendakwa diri sebagai wali. Jadi cara untuk mendapatkan karamah, mengejar karamah dengan melakukan meditasi, melakukan khalwah yang khas untuk dapatkan karamah, dapat begini begitu, itu bukan karamah dan dia bukan datang daripada ajaran Islam. Kerana karamah Islam mengajarkan supaya kita buat sesuatu yang disyariatkan, Allah perintahkan, dan kita tidak pernah ingin mengejar karamah, kerana karamah itu Allah berikan dengan kadar tertentu pada waktu yang diperlukan. Okey, saya ringkaskan, tajuknya sangat banyak dalam apa disebutkan oleh Syekh bab karamah ni, dan saya ringkaskan tentang sebab kita lihat kepada tajuk yang penting, kenapa perlunya karamah dan kenapa berlakunya karamah. Tajuk sangat banyak, tengok pada. Kita lihat kepada mengapa berlakunya karamah dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan karamah itu kepada seseorang bila diperlukan. Ya, bagi masa sekejap. Okey. Syekh sebut di sini, kenapa berlaku karamah? Syekh sebut ada beberapa perkara menyebabkan karamah berlaku. Pertama, kerana hajat, keperluan. Ada keperluan. Seorang waliullah berhadapan dengan masalah dan memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya dengan menunaikan kehendaknya atau menjadikan hajahnya itu diberikan, Allah SWT sempurnakan hajahnya. Contohnya kisah yang berlaku ketika Maryam, ketika dituduh berzina, dia tunjuk pada anak dia hajat dia untuk membersihkan dirinya daripada tuduhan zina. Allah SWT jadikan peristiwa yang kita sebutkan tadi. Atau kisah Juraish al-Abid, seorang ahli ibadat yang bernama Juraish, dituduh dengan zina. Kemudian seorang perempuan bawa seorang budak, seorang kanak-kanak, seorang bayi, dikatakan itu anak Juraish. Dia berzina dengan Juraish. Ketika keadaan hajat yang mendesak, seorang abid beribadah kepada Allah, kemudian dituduh dengan tuduhan zina, Juraish dengan berdoa kepada Allah, dan dia letakkan jarinya di atas perut kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tersebut tiba-tiba bersuara dan bercakap bahawa bapaku ialah seorang ra'i, seorang jaga, seorang yang pengembala kambing, bukan Juraish. Peristiwa itu berlaku kenapa? Berlaku karamah. Bukan Juraish ini tiap-tiap kali berambil jari, cocok kat bayi bercakap, tidak. Namun dalam keadaan adanya hajat, adanya keperluan, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan ataupun memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, dan tidak semestinya, tidak menjadi syarat bahawa mesti berlaku karamah. Tidak semestinya bahawa orang yang baik, kita kata kalaulah dia orang baik, mestilah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tuduh dia zina dengan tuduhan zina seseorang, waliyazbillah, selepas tu orang tuduh dengan tuduhan dia cocok kat bayi tak bercakap, orang kata berzina lah tu sebab bayi tak bercakap. Tak semestinya macam tu. Dia karamah kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tidak berlaku, sebab karamah berlaku dengan kehendak Allah di atas hikmahnya. Allah yang yang Maha mengetahui hikmah di sebalik perkara tersebut. Sama juga peristiwa-peristiwa, contohnya peristiwa disebutkan sini, ada wali-waliullah sebagai pada hamba yang soleh, disebutkan oleh Syekh di sini, tatkala mereka kehabisan makanan dan mereka sangat memerlukan kepada makanan di tempat yang jauh, akhirnya mereka makan makanan yang sedikit, dikongsi ramai-ramai,
dan makanan jadi banyak. Itu berlaku dalam beberapa peristiwa. Ini adalah hajat. Sebab pertama berlaku karamah kerana ada keperluan dan hajat. Sebab yang kedua, lagi 3 minit insya-Allah. Sebab yang kedua ialah izharul haq. Allah nak zahirkan hak. Alhamdulillah. Allah nak zahirkan hak. Allah nak tunjukkan siapa yang berada di atas kebenaran. Seperti mana berlaku karamah terhadap gulam, yang mana yang cuba dibunuh oleh raja yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Kemudian gulam ni tadi datang menyaksikan Allah sebagai Tuhannya. Karamah demi karamah berlaku. Akhirnya mereka berjaya bunuh gulam dengan menyebutkan nama Tuhan gulam, dan manusia berkata amantu bi rabbil gulam. Bila dibaling dengan tombak dengan perkataan bismillahi rabbil gulam, dengan nama Allah Rabb kepada gulam, kemudian gulam pun terbunuh. Dengan berlakunya peristiwa tadi, mana manusia pun berkata amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Rabbul gulam. Allah Subhanahu wa taala jadikan karamah yang berlaku pada gulam tadi tujuannya adalah untuk menzahirkan siapa yang berada di atas hak dan siapa yang berada di atas batil. Sama juga peristiwa akhir zaman nanti akan ada seorang mukmin yang dibunuh oleh Dajjal. Selepas Dajjal bunuh, kemudian Dajjal hidupkan dia semula. So dihidupkan, mukmin yang katakan tadi, sesungguhnya apa yang kamu lakukan terhadap aku ini menambahkan keimananku pada bahawa kamu adalah Dajjal. Kerana Rasulullah SAW telah beritakan bahawa Dajjal membunuh seseorang dan kemudian dia hidupkan. Kemudian Dajjal tatkala berkata begitu, Dajjal cuba untuk bunuh lelaki tadi, tapi dia tak mampu, dan lelaki ini berkata, wa ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas, sesungguhnya Dajjal takkan mampu untuk lakukan perkara yang sama terhadap siapa pun selepas padaku, kerana apa yang berlaku padanya hanyalah untuk membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menzahirkan perkara khawariqul adah dan juga menjadi sebagai suatu karamah terhadap seorang mukmin tadi ketika berdepan dengan Dajjal untuk menzahirkan kebenaran yang dibawa oleh dia. Kadang-kadang karamah berlaku sebab Allah nak uji hambanya. Allah nak uji. Contohnya kisah tiga orang yang seorang yang akra, seorang yang botak, seorang yang abras, seorang yang kusta, dan seorang yang buta. Tiga orang yang ada penyakit, kemudian Allah utuskan malaikat untuk berupa seperti seorang lelaki dan bertanya kepada orang yang botak tadi, apa yang kamu nak? Dia kata, aku nak rambut yang cantik. Dan apa harta yang kamu sayang, kamu suka? Dia kata, aku suka terhadap unta. Maka diberikan unta yang bunting kepada dia. Akhirnya harta melimpah ruah. Sama juga malaikat pergi pada lelaki yang kusta. Malaikat tanya kepada dia, apa yang kamu inginkan? Aku inginkan supaya penyakit kustaku dihilang dan menjadi cantik. Akhirnya Allah berikan dia kulit yang cantik, dan malaikat tanya pada dia, apa harta yang kamu paling suka? Dia kata, aku paling suka adalah lembu. Akhirnya malaikat berikan pada dia lembu yang bunting. Akhirnya hartanya berkembang begitu banyak, memenuhi wadi-wadi. Dan lelaki ketiga adalah lelaki al-a'ma. Tadi yang kusta, yang ketiga yang buta. Kalau buta, malaikat tanya pada dia, apa yang kamu nak di dunia ini? Dia kata, aku nak supaya Allah kembalikan mataku. Dan malaikat tanya soalan yang sama, harta apa yang kamu suka? Dia kata, aku suka kambing. Akhirnya malaikat berikan kambing yang bunting dan juga hartanya melimpah ruah. Selepas beberapa waktu, malaikat kembali kepada tiga orang tadi. Malaikat pergi kepada akra, kepada yang botak, pergi kepada yang kusta. Yang botak yang datang dalam keadaan seorang musafir yang memerlukan kepada makanan, minta supaya diberikan unta padanya, minta kepada diberikan lembu padanya. Dua orang tadi menolak dan juga menafikan cerita bahawa dia pernah berlaku padanya peristiwa penyakit dahulu dan dia miskin. Akhirnya Allah hancurkan dan Allah jadikan yang ketiga. Kisah saya nak cepat sebab masa. Yang ketiga adalah yang buta. Ketika malaikat datang pada dia kata, ambillah apa yang kamu inginkan. Sesungguhnya aku dulu seorang yang buta seperti kamu. Dia kata kepada lelaki tadi, dan aku dulu adalah miskin, harta yang ada di semua berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada aku. Ambillah tiap-tiap yang kamu inginkan dan aku takkan halang kamu. Tinggalkan apa yang kamu mahukan. Kemudian malaikat yang datang mengatakan bahawa ambillah, peganglah harta kamu, sesungguhnya aku malaikat. Jadi kisah ini
berkaitan dengan karamah yang Allah berikan kepada golongan pada si buta. Jadi kisah ini ada khawariqul adah, perkara luar biasa berlaku kepada orang yang botak, berlaku kepada lelaki yang kusta, berlaku kepada lelaki yang buta. Peristiwa yang sama, semua perkara khawariqul adah, tetapi satu dinamakan sebagai karamah, yang satu lagi adalah bentuk istidraj. Istidraj apabila dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, sebab berlakunya karamah kerana doa ini berlaku banyak, seperti 3 lelaki yang tersekat dalam gua dan mereka bertawassul dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Yang kelima ialah peristiwa karamah. Kenapa berlaku karamah? Berlaku semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hamba-Nya. Seperti berlakunya makanan bertambah, jadi banyak di rumah Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima tetamu. Sedangkan Abu Bakar tidak berdoa kepada Allah untuk makanan diperbanyakkan. Abu Bakar tidak terdesak. Abu Bakar juga mempunyai harta, namun Allah jadikan perkara itu semata-mata untuk memuliakan. 5 sebab ni adalah sebab-sebab Allah SWT memuliakan seorang. Sama ada seorang tu adanya hajat, seseorang yang Allah nak zahirkan hak, atau Allah SWT ingin memuliakan hamba-Nya, atau kerana doa seorang hamba. Seperti kisah hadis berkaitan dengan wali yang Allah kata wala in sa'alani la'utiyannah walau sa'adani la'u'idhannah. Kalau diminta pada aku akan bagi. Kalau diminta perlindungan pada aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ini adalah bentuk makbulnya doa. Jadi karamah dan pelbagai tujuan ni antara disebutkan, dan tujuan-tujuan yang lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan perbincangan karamah sudah tentu banyak, dan saya tak fokus sebenarnya tentang karamah-karamah yang tidak sabit yang begitu banyak disebutkan dalam kitab-kitab kitab-kitab sufi yang begitu banyak. Karamah-karamah yang pelik-pelik, saya hanya sebutkan yang karamah-karamah yang utama, dawabit yang utama, supaya kita dapat faham secara ringkas erti karamah dan apakah jenis karamah yang terima. Dan perlu kita tahu bahawa karamah ialah, jadi perlu kita ketahui bahawa al-karamah ialah perkara yang sabit daripada Al-Quran dan Sunnah, dan bukan perkara yang diijma'kan oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Diijma'kan oleh sahabat berlakunya perkara tersebut, dan ianya wajib diimani, wajib diterima oleh setiap orang mukminin, namun dengan neraca pandangan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dengan isbatkan karamah dengan cara yang melampau. Sekadar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang sedikit sebanyak ilmu yang berikan, diharapkan dapat difahami. Apa yang kurang itu datang dari kelemahan saya sendiri, kelemahan kajian, kelemahan penyampaian, kadang-kadang berlaku lupanya fakta-fakta itu sebagai seorang manusia. Itulah yang berlaku, dan tajuk ini tajuk yang sangat penting, dan saya yakin, dan saya sampai sekarang pun banyak perkara yang saya nak cakap yang tak tercakap sebenarnya berkaitan dengan karamah. Tapi saya harapkan apa yang sedikit ini ada kebaikan dan manfaat, ada ilmu, ada yang tuan-tuan dapat yang sehingga perbincangan ini akan mencambahkan lagi ilmu kita dan menambahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu dan tersebut, sesuatu yang boleh diamalkan kita amalkan, sesuatu yang berbentuk ilmiah dapat kita tambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat beribadah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.